wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ya asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fi darin amin radhiyallahu ankum. Wal mu'rabu minal af'ali al mudhari'u bi syarti alla yattasila bihi nunul inathi wala nunut tawkidi al mubasharati. Wal mu'rabu, dan bermula mu'rab itu minal af'ali, ay al-kainu min al-af'ali ialah apa? Al-mudhari'u, khabar pada mu'rab. Baik. Bisyarti, dengan syarat alla yattasila, bahawa tidak, bisyarti alla, bukan kalau apa nama, boleh baca bisyartin alla, boleh baca bisyarti alla. Kalau baca bisyarti alla, syarti itu jadi mudhaf, kemudian jumlah alla yattasil itu jadi mudhaf ilaih lah. Kalau baca bisyartin, jumlah selepas itu jadi sifat pada alla yattasil. Saja Ustaz. Jumlah alla yattasil jadi sifat kepada syartin kalau baca tanwin. Kalau tak baca tanwin bisyarti, alla yattasil jadi mudhafun ilaih. Sebab macam mana jumlah boleh jadi mudhaf ilaih? Sebab ada an kat situ. An tu huruf harfun nasab dan juga masdari. Jadi dia memasdarkan fa'al yattasil. Masdar munsabik. Ditakdirkan masdar, bila masdar dihukum isim lah. Di situlah maka dia jadi mudhaf ilaih kepada syarti ataupun sifat kepada syarti. Ala kulli hal, dengan syarat bahawa tidak bersambung, la yattasil, tersambung, bukan bersambung lah, yattasil, bersambung dengannya, bihi, dengannya mana? Dengannya mudhari'. Oleh apa? Oleh nunul inathi, fa'al pada kata yattasil. Oleh nunul inath, ay nun lil inath, nun untuk muannas, nun yang khusus untuk muannas. Sebab nun ada macam-macam nun. Nun alamat i'rab, macam di sini, seperti di sini nun yang menunjukkan kepada muannas. Dan nun lagi lepas ni akan sebut nun taukid. Wala nunut taukidi, dan tidak juga ay ataf pada kata yattasil, ay la yattasila, nun ataf pada kata nunut taukid, ataf pada nunul inath. Nunut taukid ataf pada kata nunul inath. Jadi takdir alla yattasila bihi nunut taukidi al mubasharah. Yani dan tidak juga ay la yu'rab, bahawa mu'rab itu dengan tidak bersambung dengan oleh apa? Nun taukid al mubasharah. Tak kira lah nun taukid thaqilah ke khafifah ke, nun taukid ada sabdu ke tak ada sabdu ke. Yang penting nun taukid, dan nun taukid sebut al-mubasyarah, kan? Secara langsung, maksud yang tidak ada pisahan, tak ada fasil. Kalau ada fasil, tak jadilah hukumnya, tetap mu'rab lah maknanya. Nanti kita akan tengok satu-satu. Nahwa, di sini marfu' kan? Kita tahu wajah i'rab boleh 3 wajah i'rab. Wa mithalu dzalika nahwu anhu laka nahwa wa huwa fi nahwi, seperti itu. Baik. Yadribu wa yakhsha, yadrib wa yadribu wa yakhsha. Yadrib misal untuk fa'al mudhari' sahihil akhir. Yakhsha misal untuk fa'al mudhari' mu'tal akhir. Kenapa buat datang 2 contoh ni? Kerana yang pertama alamat i'rab dia zahirah, dhammah tu ada pada ba. Yang kedua contoh untuk muqaddarah, yang mana dhammah tak terzahir pada alif lazimah. Tafriq pada kata
Bisyarti alla yattasil, dengan syarat bahawa tidak bersambung. Kalau bersambung macam mana? Fa in ittasalat, maka jika bersambung bihi dengannya mudhari' nunul inath, oleh nunul inath fa'il. Ya. Jawab dia apa? Yubna ma'aha ala sukun. Dibinakan, yang dibina dengan makna kata tidak di-i'rab lah, termasuk dalam bab bina. Ma'aha, bersamanya, ai bersama nunul inath ni ala sukun, atas alamat atau atas dengan tanda sukun. Nahwu ayu misal dzalika nahwu wal walidatu yurdi'na. Dan bermula ibu-ibu yang apa? Yang yurdi'na, yang menyusu. Fa ini tasalat. Ini ataf pada kata ittasalat bihi nunul inath. Fa ini ittasalat bihi nunut taukid pula. Kalau bersama dengan nunut taukid pula apa hukumnya? Bunya alal fathi. Dibina di atas fathah. Yang atas tadi bunia lah, bukan yubna, bunia. Yang atas tadi bunia. Sebab kalau mudhari' ni masih majzum, jawab syarat untuk isyartiyah. Bunia, yang atas bunia, yang bawah pun bunia. Bunia 'ala al-fathi, dibina atas fathah. Nahwu la yusjadanna wa la yakunan. Wa innama, dan bahawasanya u'ribal mudhari'u, di-i'rabkan akan mudhari'. U'riba fa'il bina' lil ma'lum, bina' lil majhul, mughayyir li-sighah, maka al-mudhari'u jadi naib fa'il lah. Di-i'rabkan fa'il mudhari' kenapa? Limusyabahatihi lil ismi, kerana persamaan, musyabahah, persamaannya mudhari' dengan isim. Baik, jadi kita tengok pembahagiannya. Jadi kita kembali pada awal perbahasan bab ni, ialah tentang al-kalam ataupun kalimah ni, isim, al-huruf. Okey. Daripada sudut i'rab dan bina. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan kita dah bagi tahu asal bagi mu'rab ialah al-isim lah. Kemudian khilaful asal ataupun kita panggil furu' ya, cabang, ialah al-fi'il. Mabni pula, al-aslu fil mabni, fil bina, asal dia ialah al-fi'il, dan juga satu fi'il, dua al-harf. Khilaful asalnya atau bagaimana al-furu' far'u ialah al-isim. Dan kita dah bagi tahu apa beza sini isim asal mu'rab. Isim kat sini khilaful asal mabni. Fa'il pula asal dia kat mabni. Furu' dia kat mu'rab. Kita dah sebut tentang maksud asal di situ adalah kebanyakan ataupun kebiasaan ataupun hukum sebenar. Bagi isim ialah mu'rab, memang dia berubah. Cuma ada sebahagian kecil, segelintir yang bukan kebiasaan, dia mabni. Begitulah fa'il.
Fa'al, kalau tanya fa'al biasanya mu'rab ke mabni, apa nama, mu'rab ke mabni, berubah ke tak berubah kali baris dia. Kita jawab asal bagi fa'al mabni dia memang tak berubah, cuma ada sebahagian yang berubah, kan. Sebab tu disebut apa nama, fa'al yang mu'rab ni ialah khilaful asal. Ada pun huruf, nanti dia akan beritahu yang huruf ni tak ada langsung yang mu'rab, hanya mabni sahaja. Okey, baik. Di sini kita dapat lihat buktinya yang mana dah disebut fa'al yang mabni tu, fa'al yang mabni ni ada dua, al-madhi dan juga al-amr. Fa'al yang mu'rab hanya ada satu saja, iaitu al-mudhari'. Sebab tu kita kata bila sebab asal ni sebahagian besar, dua daripada tiga tu dok di mabni, satu je yang mu'rab, kan. Sebab tu kita kata asal bagi fa'al mabni, ada sebahagian yang mu'rab. Baik, dan minggu lepas atau 2 minggu lepas kita ceritakan yang mana fa'al madhi tu mabni yang macam mana, fa'al amar mabni yang macam mana, sebab apa dia mabni, dan kemudian kita ceritakan juga cara i'rab bagi fa'al amar. Ada i'rab panjang, ada i'rab pendek. Baik, jadi selain fa'al madhi dan amar, ada lagi tak yang mabni? Itu hari ni dia bagi tahu fa'al mudhari' hukumnya mu'rab. Fa'al mudhari' hukumnya mu'rab, kan. Cuma ada syarat dia. Syarat yang tak ada nun taukid, ada nun mubasyarah. Kalau ada dua-dua nun tu mabni lah. Kalau tak ada dua-dua nun, mu'rab lah. Jadi tak dapat tidak kita lihat tasrif fa'al mudhari' itu sendiri. Okey, kita tahu fa'al mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu muannas, taf'alani, yaf'alna. Okey, mukhatab pula. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, yaf'alna. Ana nahnu, af'alu, naf'al. Baik, jadi bila kita kata hukum fi'il mudhari' ialah mu'rab, maka fi'il mudhari' ni dia akan berubahlah, sama ada berubah huruf ataupun berubah baris, dia akan berubah. Dan semua ni berubah. Okey, semua ni berubah. Cuma dia kata syarat apa dia? Fi'il mudhari' ni syarat dia bi syarti alla yattasil, bi syarti alla yattasil, tak bersambung. Okey, dengan apa? Dua perkara. Nun apa dia kata? Nun niswah, nunil inas dia kata, kan, ataupun nun taukid. Okey. Ya. Jadi kat sini fa'al ni ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13. Dalam 14 ni banyak tak yang ada nun di belakang? Banyaklah, kan? Apakah yang ada nun semua tak mu'rab, semua mabni, kan? Jadi baik, sebelum tu kita katakan bahawa tidak bersambung dengan nun. Jadi sebelum kita cerita pasal nun, yang tak ada nun semua mu'rab, kan? Jadi ni semua tak ada nun ni. Ni tak ada nun, tak ada nun. Mana lagi? Tak ada nun, tak ada nun, tak ada nun. Yang lain semua ada nun. Baik. Kemudian apakah yang semua yang ada nun semua mu'rab, semua berubah? Apakah semua yang ada nun ialah mabni? Sebab dia kata syarat tak ada nun, kan? Kalau ada nun, kalau ada nun, tengok nun apa. Kalau ada nun niswah atau nun taukid sahaja, barulah mabni. Dia tak jadi mu'rab dah, dia pindah ke asal, iaitu mabni, tak berubah. Baik. Jadi dalam banyak-banyak ni, yang nun niswahnya hanya ada dua sahaja. Yang lain bukan nun niswah, bukan nun taukid, kan? Dia panggil nun alamat i'rab. Bila nun alamat i'rab, dia mu'rab.
Dia mu'rab. Jadi selain yaf'alu ni, ini juga mu'rab, ini mu'rab, ini mu'rab. Itu mu'rab. Berbaki berapa? Berbaki 2 sahaja. Ini mewakili dhamir apa? Dhamir hunna. Ini mewakili dhamir antunna. Hunna ni untuk lelaki perempuan. Untuk perempuan yang seorang, dua, ramai. Ya, ramai. Antunna, perempuan untuk seorang, dua, ramai. Ramai. Yang penting dua-dua ni untuk perempuan. Sebab tu nama dia nun niswah. Ni. Nun niswah. Nama dia nun niswah. Nak kenal macam mana nun niswah? Tengok sebelum dia majzum. Yaf'alna, taf'alna. Sama taf'alna. Majzum. Okey. Baik. Yang nun lain selain ni bukan nun niswah tu, tak menunjukkan perempuan. Ni lelaki ni, yaf'aluna kan. Mereka semua hum yaf'aluna. Ni antum taf'aluna, antuma taf'alani. Kan? Baik. Ala kulli hal. Dua ni saja nun niswah. Jadi dalam tasrif fi'il mudhari' yang 14, dua ni yang mabni. Selain dua ni semua mu'rab. Kan? Jadi selain fi'il madhi dan fi'il amar, ada tambahan yang mabni. Al-fi'lu mudhari' al-muttasil binunut inath atau nun niswah nama dia. Baik. Lepas tu dia kata lagi, jangan juga bersama dengan nun taukid. Jangan juga bersama dengan nun taukid. Kalau bersama dengan nun taukid, jadi mabni juga. Di sini semua tak ada nun taukid. Okey, semua tak ada nun taukid. Lepas tu nun taukid ni dia kalau dalam saraf lah kan. Nun taukid ni, nun ni untuk mentaukidkan, untuk mengukuhkan, menguatkan makna fa'al. Dan nun taukid ni dia hanya masuk ataupun hanya boleh diletakkan jika fa'alnya berbentuk talab, berbentuk tuntutan. Jadi fa'il mudhari' berbentuk talab ke? Fa'il mudhari' bukan. Fa'il mudhari' ni berbentuk perintah ke suruh ke? Tak. Fa'il mudhari' ni bukan bentuk perintah, dia khabari. Dia khabari kan. Zaid sedang belajar kan. Muhammad sedang berjalan, Fatimah sedang berlari sebagai contoh. Khabari. Okey. Yang perintah ni fi'il amar. Qum, bangunlah oleh. Kan? Qul, katakanlah oleh. Kamu sebut, kamu kata uktub, kamu tulis. Kena tulis. Perintah. Jadi dalam percakapan bahasa Arab ataupun dalam kaedah qawaid lughah ni, fa'il mudhari' juga boleh daripada khabari bentuk biasa ni nak berubah menjadi permintaan. Nah, kena buat. Mesti buat. Dengan cara apa? Dipanggil tambahkan pada fi'il mudhari' ni sebagai lamul amar. Lamul amar. Kan? Dan lamul amar ni dia akan memajzumkan fa'al. Ini dalam bab saraf ni. Kan, dalam bab saraf fa'il mudhari' ini panggil fa'il mudhari' biasalah. Dan fa'il mudhari' juga semua fa'il mudhari' ni dia boleh bergabung dengan lamul amar. Patutnya dia dekat sini ni, tapi tak muat. Kan? Pada lamul amar dia akan jadi apa? Kita ambil contoh dhamir huwa huma hum. Huma hum. Okey, hiya huma kunna. Okey. Asalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna.
Nanti kan jadi panjang. Kita ambil huwa, ambil satu dulu. Sebab lepas ni dia akan cerita tentang mubasyarah. Baik. Yaf'alu kan, dhamir untuk huwa. Yaf'alu kan, ini khabari, bukan perintah, bukan apa-apa, cuma khabari saja. Baik, jadi kalau masuk lam amar, dia boleh masuk lam di sini. La yaf'al. Ni tukar kepada sukun. La yaf'al. Bila masuk lam, automatik kalau dalam penterimahan tu kita akan kata seumpama mestilah kan, mestilah dia melakukan kan, mesti dia melakukan. La yaf'al, mesti buat kan. Dalam erti kata lain ada tolak lah, ada tuntutan, ada perintah gitu. Kalau yaf'alu saja dia khabari, dia buat gitu. Kalau yaf'al dia mesti buat gitu. Dia mesti buat. Tak, perintah tuntutan suruh buat tu kepada huwa, pada dia kan. Baik, fa'al yang ada lamul amar ni, dia untuk menguatkan lagi fa'al ini kan. Ini sebagai uslub taukid, dengan cara untuk mengukuhkan kalam lah, ibarat kan. Dalam bahasa Arab ni uslub taukid dia macam-macam lah, masuk qad, masuk qasam dan seumpamanya, untuk mengatakan perkara tu betul-betul penting, mesti buat, jangan tak buat, tak, jangan kamu lupa. Jadi dia ada sirah-sirah, ada cara-cara. Ni antara cara dia lah. Baik, kalau tak cukup dengan la yaf'al, boleh tambah nun taukid gitu kan. Kan, dia boleh tambah daripada la yaf'al sahaja. Dia akan jadi la yaf. Ini la yaf'al saja, ini pertama kan. Okey. Yang kedua, dia boleh tambah nun taukid. La yaf'alan. Dari la yaf'al saja dia bertambah la yaf'alan ataupun la yaf'alanna. Kan, la yaf'alan ataupun la yaf'alanna. Nun ni panggil apa? Nun ni lah nama dia, nun taukid al-khafifah. Yang ni pula nun taukid al-thaqilah. Thaqilah sebab dia ada sabdu, berat. Khafifah tu ringan, maksud sebut dia ringan. La yaf'alan. Thaqilah berat nak sebut sebab ada taukid, sebab ada sabdu. La yaf'alanna. Begitu. Baik. Jadi kalau ada nun taukid yang asalnya yaf'alu tu, dia marfu', yaf'alu dia baris depan. Tapi oleh kerana masuk lam, dah dimajzumkan, masuk pula nun taukid, ketika tu jadi mabni. Okey, ketika tu jadi mabni. Bila jadi macam ni, maka dia akan duduk dah di sini. Al-fi'lul mudhari' al-muttasil binu nayit taukid. Ni ya musanna, nayit taukid al-thaqi al-khafifah atau al-thaqilah. Jadi dah empat dah fa'al yang mabni. Sebab tu kita kata asal bagi fa'al yang mabni, sebab banyak yang mabni, hanya fa'il mudhari' yang mu'rab. Tu pun fa'il mudhari' mu'rab kalau tak ada benda-benda ni. Kalau ada benda ni jadi mabni balik fa'il mudhari'.
Baik, ala kuhal itulah dia. Jadi nun taukid ni kita tak akan jumpalah macam di sini. Dia takkan jumpa tanpa lam amar kat depan tu. Dia akan ada lam amar baru boleh masuk nun taukid. Sebab la yu'akkad illa fi talab lah kan, kalau ini sebutkan dalam kawakib sebutkan la yu'akkad illa fi talab. Tak akan ditaukidkan fi'il mudhari' dengan nun ni kecuali dengan ada berbentuk talab. Berbentuk talab ni kalau ada kat depan dia lam ataupun nahi ataupun nafi ataupun istifham kan, dia ada sirah-sirah yang lain. Tapi ini salah satunya lah. Baik. Okey. Ini kalau saraf, kalau dah belajar banyak-banyak sirah ni dia jelas lah. Kan, maknanya kita tahu dalam saraf fi'il mudhari' tasrif dia yang ini. Dan tasrif fi'il mudhari' dalam saraf kita tahu, kita tak hafal yang ni je. Dia ada lagi fi'il mudhari' yang marfu', khabari saja. Fi'il mudhari' yang berbentuk manfi, manhi, maksudnya yang ada lam amar kat depan. La yaf'al, la taf'al, asal la jazam kan. Ada fi'il mudhari' berbentuk taukid nun, ada fi'il mudhari' berbentuk taukid saqilah, taukid khafifah kan. Dia ada bahagian-bahagiannya. Baik, bagi yang tak hafal ataupun tak belajar lagi tasrif ni, maka apa yang perlu wajib tahu hanyalah fa'al mudhari' hukum dia mu'rab, berubah, tu je. Jangan syarat tak ada nun niswah, tak ada nun taukid. Kalau ada nun niswah, kalau ada nun taukid, maka dia jadi mabni. Itu je hukum yang wajib diketahui. Okey, selebihnya ialah bagi yang dah belajar banyak sikit ni, kena tahulah lebih-lebih ni. Okey. Nun niswah tu apa? Nun niswah ni nun fa'il yang sirah hunna dan sirah antunna. Nun taukid tu apa? Nun taukid tu ialah huruf. Kan, maknanya apa nama nun taukid ni ialah huruf yang untuk mentaukidkan fa'il mudhari'. Maka bila ada kedua-duanya ni, dianya jadi mabni. Yang atas ni mabni alas sukun. Yang kedua ni mabni ala fath. La yaf'alan ataupun la yaf'alanna. Kan? Baik. Kan, jadi habis penerangan pada ibarat bila kata wal mu'rabu min al-af'ali al-mudhari'u, dan yang mu'rab daripada fa'al ialah fa'il mudhari' sahaja. Selain fa'il mudhari' semua di mabni. Okey. Cuma syarat bisyarti alla yattasil bihi nunul inas, bahawa tak bersama dengan nun inas, iaitu nun niswah. Okey. Dan yang kedua wala nun taukid, dan juga tidak dengan nun taukid. Al-mubasyarah, kejap lagi kita cerita pasal mubasyarah. Nahwu, contoh apa? Yadribu wa yakhsha. Ini dua contoh yang tak ada nun. Okey. Dan kedua-duanya di mu'rabkan. Maksudnya di mu'rab lah, sama ada dengan zahirah pada contoh pertama atau muqaddarah pada contoh kedua. Contoh kedua tu kita bagi apa? Fa'il mudhari' mu'tal akhir. Tafri'. Fa in ittasalat, kalau bersambung macam mana pula? Jika bersambung, fa in ittasalat bihi nunil inas yubna ma'aha ala sukun. Kalau bersambung dengan nun inas, mabni ala sukun. Mana contoh? Ni contoh. Okey, ni contoh ada. Yang kedua nahwu wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na, bertengok dalam kitab. Wal walidatu ialah jamak apa tu panggil? Ada alif ta kat belakang. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jadi yurdi'na tu ialah fa'al yang mana nak menceritakan walidat itulah yang menyusunya. Maka kena gunalah dhamir hunna, tak gunalah dhamir hiya, sebab walidat tu ramai. Jadi ramai tak gunalah yang ini atau yang ini, tak guna. Dia guna yang ini sebab nak menunjukkan ramai. Maka sebab itulah
sirahnya terbentuk menjadi yurdi'na. Ala sukun pada ain tu. Baik. Baik, kedua fa in tasalat bi nun taukid al-mubasyarah bunya al-fathina. Bila fi'il mudhari' bersama dengan nun taukid, tak kira khafifah ke saqilah ke seperti ini, maka apa? Dimabni al-fathi. Nampak lamnya baris atas. Yang di sini baris sukun. Kan yaf'alna. Yang ni tak la yaf'alan atau la yaf'alanna. Baik. Nahwu la yusjananna wa la yakunan. Di sini sebenarnya yang pertama tu la yusjananna nun taukid lah. Kan? La yakunan nun satu lah. Tak ada dua apa. Ini info sahaja, fawaid sahaja. Kan? Musannif mungkin dia nak memperkenalkan kepada kita khilaf Kufiyah dengan Basriyah, ulama Kufah dan Basrah. La yusjananna tu cara tulisan ulama Kufah. La yakunan tanpa nun, dia buat alif lah. Kena dia tanwinkan. Sebenarnya kalau dalam isim, alif tu panggil alif apa? Alif nasibah. Kan alif yang memansubkan kalimah. Ada alif tu kita tahu mansub. Kan? Tapi di sini cara ulama Basrah, dia tak tulis macam la yusjanan, dia tulis macam tu, la yakunan. Dia tulis alif je. Alif tu maksudnya nun taukid cara tulisan. Ala kulli hal, itu fawaid sahaja. Ala kulli hal syahid kita tu la yusjananna. La yusjananna tu. Itu yang paling pentingnya. Contoh la yusjananna. La yusjananna. Nun tu, nun kedua tu bertanwin dah. Maka nun taukid tatilah lah. Dan sebelum nun tu berbaris atas la yusjanan, dia tak panggil la yusjanun, la yusjanan. Kan? Baik. Sebelum kita ke ibarat seterusnya, tadi dia ada sebut tentang mubasyarah. Kan mubasyarah. Nun taukid mubasyarah. Apa cerita ya? Ada sebahagian nun taukid dia tak masuk mubasyarah. Tak masuk mubasyarah dia maksudnya antara huruf fi'il ta'khir dan nun ada huruf lain. Menyebabkan kita panggil ghairul mubasyarah. Bila ghairul mubasyarah dia tak mabni, dia kembali mu'rab. Okey. Okay. Itu kita buat contoh tadi sebenarnya. Huwa, huma, hum. Huwa apa dia? Yaf'alu dah. Huma yaf'alani. Hunna hum yaf'aluna. Nak. Baik. Itulah itu. Baik, kita dah bagi tahu tadi nun taukid nak masuk pada fa'al ni untuk menjadikan dia satu lagi hiya. Saya tak bagi tengok yang ni. Ada satu lagi hiya, kan? Baik. Kita dah bagi tahu nak memasuk nun taukid, nak letak dalam fa'il mudhari', dia kena ada lam amar kat depan. Dalam amar tu memajzumkan fa'il tersebut. Maka daripada yaf'alu ni, okey, dia akan jadi la yaf'al, majzum dengan sukun. Sebab ada fa'il mudhari' sahihil akhir. Yang kedua awatif, majzum dengan apa? Dengan hazaf nun, maka dia akan jadi la yaf'ala saja. Okey? Yaf'ala saja. Begitu yang ketiga dia akan jadi
yaf'alu sahaja. Baik. Kemudian nak masuk nun. Kita masukkan nun taukid. Okey. Taukid. Dan kita bagi tahu kalau masuk nun taukid sebelumnya buni al-fath. Maka la yaf'alan jadi la yaf. Di sini akan la yaf alan. Sama ada la yaf'alan atau la yaf'alanna. Okey. Ada pun yang dua lagi ya. Kan? Sebelum nun taukid tu mubasyarah dengan lam fa'al ke ada dipisahkan dengan sesuatu? Kita kata ada dipisahkan dengan sesuatu. Maka apa? Maka dia mu'rab. Dia bukan mabni al-fathi. Maka yang ini dah kena la yaf'alanna. Contoh. Yang ini pula dia akan jadi la yaf'alunna. Nah, la yaf'alunna. Cuma di sini kan ini adalah sarfiyah lagi. Dia akan jadi apa? La yaf'alunna. Dia buang waw. Jadi la yaf'alunna. Jadi kalau jumpa ni apa pasal ni la yaf'alanna, ni la yaf'alunna. Kan tak, ini huwa, ini hum. Yaf'alunna. Sebab tu dia lam ni baris depan. Ni lam baris atas, la yaf'alanna. Sebab tu syarat dia mesti mubasyarah. Ini contoh untuk mubasyarah. Ini bil mubasyarah. Okey, yang dua lagi tidak mubasyarah. Jadi itu penerangan untuk pada topik dia kata mubasyarah. Baik. Dhabitkan pada fa ini tasalat bihi nunut taukid. Sebelum tu. Fa ini tasalat bi nunul inath. Dah. Dhabit pada nun inath. Okey. Nun inath ialah nun inath ialah isim isim yang menjadi fa'il. Yang ini fa'il kepada dhamir hunna dan antunna. Habis. Kemudian dhabit pada yubna, bunya. Maka dikembalikan hukum asal. Dikembalikan hukum asal fa'al iaitu mabni, kerana
dhaifnya menyerupai isim. Kerana dhaifnya menyerupai isim apabila bersambung dengan nun yang khusus untuk fi'il. Apabila bersambung dengan nun yang khusus untuk fi'il. Kan? Maksud dia apa? Kita nak bagi tahu sini kenapa masuk nun inas dia jadi mabni, kan? Kerana bila masuk nun inas, nun niswah ni, yaf'alanna ni, daripada yaf'alan atau yaf'alna atau taf'alna ni, yang fa'il mudhari' yang mana hukumnya ialah marfu', ialah mu'rab. Kenapa fa'il mudhari' mu'rab? Nanti akhir dia akan beritahu dia mu'rab kerana menyerupai isim. Fa'il mudhari'. Kejap lagi kita akan tengok menyerupai daripada sudut apa. Okey, menyerupai isim. Baik. Tetapi apabila kita menyerupai isim, tetapi apabila masuk nun niswah ni, okey, dia kembali kepada mabni, dia dikembalikan kepada mabni. Nah, kenapa? Kerana nun niswah ni khusus untuk fa'il je. Takkan ada isim yang ada nun niswah. Maka fa'il mudhari' yang dia ada sikit daripada penggunaan itu, dia ada sikit persamaan macam fa'il pun ada, macam isim pun ada. Tapi bila masuk je nun, sah fa'il. Kan? Tak ada hilang kata menyerupai isim tu, dah hilang lah. Sebab ada alamat khusus yang dia ni ialah fa'il. Bila ada alamat khusus yang fa'il, maka dikembalikan hukum fa'il yang solid, iaitu mabni. Okey, iaitu mabni. Itu illat dia lah sebab apa dia jadi mabni. Okey. Ini sekarang ni kita tengah sebutkan faid ataupun info lah kenapa. Hukum-hukum yang tak dia lah. Kalau tanya hukum apa, yang asal dia kita cerita tu je, simple. Fa'il mudhari' mu'rab. Dengan syarat tak ada nun. Ada nun jadi mabni. Itu hukumnya. Ini cuma illat, sebab-sebab dan seumpamanya lah. Baik. Kemudian dhabit pada kata sukun. Kenapa mabni itu mabni dengan sukun, tak mabni dengan yang lain? Fathah ke dhammah ke? Dhabitkan kerana ianya adalah tanda asal bagi mabni. Kerana ialah tanda asal bagi mabni. Habis. Okey. Baik, habis. Seterusnya kepada nun taukid, dhabit pada mubasyarah. Okay. Maksud mubasyarah ialah nun yang bersambung dengan fa'il tanpa dipisahkan
akan alif tasniyah, alif tasniyah, atau waw jama', atau ya muannasah mukhatabah. Itu dhabit pada kata mubasyarah. Nun yang bersambung dengan fa'il tanpa dipisahkan alif tasniyah atau waw jama' atau ya muannasah mukhatabah. Habis. Kurang dhabit pada kata bunya al-fathi. Okay, bunya al-fathi. Okay, tuliskan dhabit pada fathi tu, fathi. Okay, kerana tarkib ini, tarkib apa? Iaitu tarkib fa'al dengan nun taukid. Yaf'alan, fa'al dengan nun taukid, dua perkara kan. Nun taukid ni menyerupai tarkib khamsata asyara. Okey. Kerana tarkib ini, tarkib apa? Iaitu la yaf'ala. Fa'al yang bila bergabung dengan nun taukid, jadi fa'al dengan nun, dua perkara digabungkan. Bila dua perkara digabungkan, maka tarkib tersebut ialah seperti khamsata asyar. Dia kaedah dalam nahwu, kalau ada tarkib, dua tarkib yang digabungkan, maka dia dimabnikan ala fathil juz'ain. Dia dimabnikan ala fathah. Khamsata asyara. Sebab dalam bilangan adat, wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah, semua mu'rab. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, bagi depan. Semua marfu' tu, dhammah. Sittatun, sab'atun, thamaniyatun. Kemudian tis'atun, asyaratun, ihda asyar, ithna asyar, kenapa tak kata salah satun asyar? Salah tata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata, bagi atas. Tapi bila angka 20, ishruna kan, ishruna kembali mu'rab balik dengan waw, mulhaq jamak muzakkar salim kan. Sebab angka 13 sampai 19, khamsata asyar, kita panggil tarkib khamsata asyar. Salah sata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamanata asyar, tis'ata asyar ni, tarkib tu, gabungan tu, istilah dalam nahwu panggil tarkib khamsata asyar. Tarkib khamsata asyar ni hukum dia dua-dua difathahkan dengan mabni. Bila mabni tak ada tanwin, khamsata asyara. Jadi tarkib ni ulama nahwu kata seumpama tarkib khamsata asyara. Maka sebab tu difathahkan, la yaf'alan. Macam khamsata ni difathahkan. Kan? Dia beritahu sebab kenapa mabni al fathah. Kerana kalau nun ni mabni ala sukun tak? Kenapa yang ni tiba-tiba fathah? Buat je lah sukun. Tidak. Kan? La yaf'alan. Sebab dia tarkib khamsata asyar. Sebab tu bila mana ilat dia begini, dia di mabni al fathah kerana tarkib khamsata asyar, gabungan dua benda. Sebab tu bila mana
dipisahkan dengan alif tasniyah atau waw jamak, kan, dia jadi mu'rab balik. Kenapa kalau ada alif tasniyah waw jamak dia jadi mu'rab balik? Sebab bila masuk alif tasniyah atau waw jamak, dia tak jadi dua, dah jadi tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga gabungan. Tiga gabungan, hilanglah ilat tadi. Ilat tadi taruh khamsah atas, dua gabungan. Tiga gabungan, habis. Bila kita tahu kaedah dah, izan tafatil illah fantafal ma'lul. Jika illah hilang, tak ada, benda ni pun tak ada, hukum pun tak ada. Illah mabni fathah dia kena tarik khamsah asyar. Illat tak ada, kerana dicelahi pula oleh sesuatu, orang nombor tiga masuk, bercerai. Habis kan, habis hukum. Daripada mabni tadi dah kembali pada mu'rab. Jadi itu illat-illatnya, kenapa tersebut. Baik, habis. Okey, sikit lagi kita habiskan bab dia. Sebab lepas ni akan masuk bab yang lepas ni kalau orang dah belajar khatam nahwiyah ataupun dah khatam risalah fataniyah, kan, dan jurumiyah, fusul fikriyah dan seumpamanya, bab lepas ni sepatutnya kacang goreng lah, kan. Tapi yang belum khatam apa bagi tak, bab lepas ni pening, kan, dhamma, fathah, alif pula, waw pula, kan. Sebab baru nak kenal. Tapi yang dah khatam jurumiyah dan seumpamanya, bab lepas ni macam nak refresh balik je, kan. Jadi kalau rasa tak ingat tu letak jadual kat tepi, kan. Kalau masing-masing ada, kalau yang tiga orang ni ada buat jadual masing-masing, kan. Dalam satu muka surat ustaz suruh buat tu, kan, satu muka surat, semua surat je, jangan banyak-banyak surat, satu muka surat je, supaya boleh jadi formula. Apa-apa letak kat tepi, terus tengok. Dah. Kalau yang ni kena tulis, ataupun boleh photostat bagi ke ustaz-ustaz kita, maulana kita. Dia orang ingat, cuma takut lupa. Baik, ala kulli hal, dah kita habiskan sikit lagi. Yang lepas ni dia nak bagi tahu kenapa fa'il mudhari' ni hukum dia mu'rab, sedangkan fa'il lain semua mabni. Kenapa fa'il mudhari' je yang mu'rab? Ini dia bagi tahu. Wa innama u'ribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi, dan bahawasanya di'arabkan akan mudhari' itu kerana apa? Kerana musyabahahnya, persamaannya. Nah, yang mana mudhari' tersebutlah lil ismi, untuk isim. Dah. Persamaan daripada sudut mana? Boleh tobekkan situ, musyabahah. Iaitu persamaan daripada sudut ianya didatangi dengan makna yang berbeza, didatangi dengan makna yang berbeza yang ditentukan dengan perbezaan i'rab, yang ditentukan dengan perbezaan i'rab. Baik, jadi kita perlu nak padam sikit daripada yang ni,
Isim, contoh kalimah Zaidun, fa'il dengan Zaid, contohnya akala, kalau tak boleh daraba. Daraba, baik, ada perkataan daraba, ada perkataan Zaid. Jadi Zaid ni kita tahu dia ni yang memukul ke yang dipukul? Mana kita tahu, kecuali tengok baris dia, betul? Kalau kita baca Zaidun, maknanya dia fa'il. Bila dia fa'il, dialah yang pukul. Tapi kalau kita baca Zaidan, maka dia maf'ul. Bila dia maf'ul, dia yang kena pukul. Itulah isim. Isim dalam struktur ayat tu, dia akan memberi makna yang berbeza. Dia yang buat ke, yang dia kena buat ke. Nak tahu semua tu kena tengok baris. Dia baris depan, baris atas, atau perbezaan-perbezaan tu menentukan dia tu pelaku atau diperlakukan. Okey. Begitu juga fa'il mudhari'. Fa'il madhi tidak, fa'il amal tak. Fa'il mudhari' saja berlaku perkara ni. Kan? Contoh paling jelas, ibarat masyhur lah, kan? Yang biasa belajar akan selalu dengar tak? La kan? La ta'kul, janganlah makan oleh kamu, akan as-samakata, akan ikan. As-samakata, samak ikan. Jangan makan ikan. Wa tashrab laban, dan minum susu. Persoalan dia nak kata sini jangan makan ikan dan susu ke, dan minum susu ke? Maksud dia jangan makan ikan sambil minum susu ke, ataupun jangan makan ikan dan susu, tak kira lah serentak atau tak serentak, ataupun maksud dia jangan makan ikan je, minumlah susu. Sebab kat sini tak ada lah pun, dia kata tashrab je, kan? Jadi yang mana satu? Kan? Yang mana satu tu akan berbeza makna apabila berbezanya i'rab. Okey? Jadi tashrab ni, kan, tashrab ni ada 3 ihtimal, 3 keadaan, 3 i'rab yang membawa pada 3 makna yang berbeza, iaitu akan dibaca bil sama ada bisukun, ataupun kita baca bil fathah, ataupun kita baca bil dhammah. Kan? Bisukun akan jadi apa? Wa tashrab. Kalau bil fathah, wa tashraba. Kalau bil dhammah, wa tashrab. Tak. Kalau baca sukun, hukum dia akan jadi ma'tuf. Bila baca sukun, waw ni ialah wawul aqaf. Waw aqaf ni mengikut. Maknanya bila baca sukun, dia akan jadi maksud apa? La ta'kul asama kata wa tashrab al-labana, ai wa la tashrab. Jadi jangan makan ikan, jangan makan susu. Tak kira lah susu dulu ke, ikan dulu ke, ikan dulu ke, susu dulu ke, serentak ke, jangan makan. Tapi kalau baca watash roba bil fathah, waw tu ialah waw apa? Waw apa? Waw yang lepas dia masuk. Waw, lepas sikit, ma'iyah. Waw yang bermasuk sama-sama, kebersamaan. Jadi dia akan jadi apa? La ta'kul as-sama kata wa tashroba al-labana. Dia akan jadi masuk ma'a. Kan, dia akan masuk ma'a.
Iaitu jangan makan oleh kamu akan ikan bersama-sama minum oleh kamu akan susu. Jangan makan sentok makan ikan susu dengan minum susu, jangan. Itu. Dan yang ketiga, kalau baca dhammah wa tashrabu, dia akan jadi waw apa? Waw apa Jami? Anda selalu sebut tu. Ya. Wa istinaf. Wa al-istinafiyah. Wa istinaf apa? Wa yang memisahkan. Wa yang sebelum ayat lain ni, lepas ni ayat baru ni tak ada kena-mengena dengan belakang. Kalau wa dua-dua ni dia ada kena-mengena belakang, wa istinaf dah dia tak ada kena-mengena. Jadi akan jadi maksud apa? La taqwa sama wa tashrabu al-labana. Maksud akan jadi jangan makan oleh makan ikan, jangan makan ikan. Dan minumlah susu. Nak minum susu minum, tapi jangan makan ikan. Jadi berubah baris, berubah makna. Macam isim. Sebab tu fi'il mudhari' dia mu'rab. Sebab tu fi'il mudhari' dia mu'rab. Fi'il madhi, fi'il amar, dia takkan timbul isu-isu ini, takkan timbul. Sebab tu dia mabni sentiasa. Kan? Okey? Habis. Lepas tu nak baca mana? Tak tahu macam mana. Ikutlah. Kalau tengah nak makan, ambil lah nombor 3. Tengah tak gemar nak makan, ambil lah nombor 1 dengan 2. Dia biasa dia sebut yang kedua tu lah, wa tashraba. Ni syahid untuk wa ma'iyah. Wa tashraba. Jangan minum serentak susu dengan ikan. Mana kata apa nama, air kotak farm fresh kat tepi kan, lepas tu patin, tengah makan patin, makan patin minum susu, makan patin Milo Ice, Teh Ice, ya kan. Tapi santan ke susu ke tak susu? Santan. Coconut milk. Bukan ada susu dia binatang. Baik, ala kulli hal, itu sebab dia lah. Tapi kalau bagi yang baru-baru dengar pasal perkara ni, cuma wajib hafalkan fi'il mudhari' hukum dia ialah mu'rab, sentiasa berubah. Kerana apa berubah? Dia ada ciri-ciri yang sama macam isim. Cukup sekadar tu kan. Cuma kalau nak lebih lagi, apa dia ciri-ciri yang sama macam isim tu? Inilah sini kan. Kerana dhabit kita bagi dah ialah yang mana dia ada makna yang berbeza dan ditentukan dengan i'rab yang berbeza. Baik. Akhir sekali, wa amal hurufu mabniyatun kulluha, dan adapun segala huruf itu ialah apa? Jawab pada amma, fa mabniyatun ialah mabni, kulluha taukid, kesemuanya, ai huruf, al-huruf. Jadi huruf dia mabni semua. Sebab apa? Pun sama macam fa'il madhi, fa'il amar juga, dia tak ada isu musyabah bil isim. Dia tak ada isu kan. Dia tak ada makna-makna yang berbeza yang kena ditentukan dengan i'rab, tak perlu kan. Betul tak? Huruf dia tak ada makna yang berbeza yang memerlukan i'rab untuk tentukan makna dia, betul? Betul lah Ustaz sebut tadi. Cakaplah betul. Betul. Ustaz pun sebut tadi, huruf dia mabni. Sebab apa? Sebab dia bukan macam ni, macam isim dengan fi'il mudhari' kan. Baik. Betul ya ni? Betul? Lepas tu yang bukan ke macam contoh ba, bi kan, bi yang masuk dengan tu, bukan dia ada macam-macam makna ke? Lil musahabah, lil ilsaq, dharfiyah, ba tu kan ada macam-macam makna ke? Kan ada pelbagai makna dah. Kenapa tak mu'rab?
Fi'il mudhari' ada beberapa makna, dia jadi mu'rab sebab dia macam isim. Kalau huruf ada macam-macam makna juga. Kenapa tak mu'rab? Dia mu'rab kan? Ya? Dia betul lah tanya, kenapa tak berubah? Kita kata fa'al tak berubah juga kan? Tapi fa'al mudhari' jadi berubah kerana ada persamaan dengan isim. Sebab ada banyak makna tadi. Huruf tak berubah, tapi huruf ada banyak makna juga. Macam mana? Apa dah? Sebab apa? Fa'al berubah makna dengan berubah baris. Lepas tu huruf tak berubah baris pun betul separuh kan. Fa'al mudhari' kan, dia banyak makna dan kita dah sebut dalam topik, ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh baris di i'rab. Tapi kalau huruf, ya, dia ada makna ma'anin mukhtalifah juga, tapi dengan ta'alluqnya. Dia ada ta'alluq. Dan ta'alluq serta ma'ani lil ghairi tu. Ta'alluq dan majrur. Dia pergi kat tu pula. Daripada sudut baris tak beri kesan pada dia. Sebab tu dia mabni. Kan? Dia tak perlukan i'rab sebagai nak menentukan ma'anin mukhtalifah ni tu. Tak perlu. Ala kulli hal, kembali pada apa yang disampaikan al-musannif Shahihul Mutammimah, huruf semuanya mabni. Okey. Dan bila mabni ni kena ingat, bila sebut mabni je la mahalla laha min al-i'rab. Huruf mabni la mahalla laha, tak ada tempat. Kalau jumlah ada tempat, kalimah yang mabni tak ada tempat. Jumlah ada tempat. Contoh huruf memang tak ada tempat, tapi syibih jumlah ada tempat. Fidda kan. Wallahu a'lam bis-shawab. Lepas ni kita kata bab ma'rifatul 'amatil a'rab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahumma rabbana fa'alna ma'alamna rabbil 'allimna li yanfa'na rabbil fatina fati ahlana ma'a qarabina fi dinina. Allahumma inna na'udzu bika 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha 'amalan fa du'a la yasma'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar. Nasbih hujan. Itu tu. Nasbih hujan kurang sikit panas kepala.